Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada part kedua. Dan part kedua ni kita akan membincangkan mengenai teori Thevenin. Dalam teori Thevenin mengatakan bahawa litar dua terminal, iaitu litar-litar linear, boleh digantikan dengan litar setara yang terdiri daripada V Thevenin dan juga R Thevenin, iaitu voltan Thevenin dan juga rintangan Thevenin, di mana voltan Thevenin merupakan voltan litar terbuka pada terminal, dan rintangan Thevenin, R Thevenin, adalah masukan ataupun rintangan setara jika pada terminal sekiranya kesemua sumber tu kita padamkan ataupun kita tutup. Inilah litar dua terminal, di mana litar dua terminal boleh terdiri pada punca voltan ataupun punca arus, serta juga rangkaian litar, rangkaian ataupun rangkaian rintangan, di mana load ni adalah beban, biasanya adalah dalam bentuk rintangan. Biasanya dekat load kita tak tetapkan nilai rintangan dia. Kita hanya nak tengok berapakah nilai setara voltan Thevenin pada litar dua terminal dan juga rintangan Thevenin ketika pada load ketika punca bekalan tu ditutup. Yang inilah litar setara dia. Jadi daripada litar dua terminal kita akan hasilkan V Thevenin, di mana V Thevenin ni adalah kita kira sekiranya load ni dibuka, dan kita akan ukur pada V Thevenin pada load kita. R Thevenin akan diukur ketika mana punca bekalan ni tidak diaktifkan. Maksudnya kalau punca voltan kita shortkan, kalau punca arus kita buka, dan kita ukur berapakah nilai keseluruhan rangkaian rintangan dalam litar tersebut. Jadi litar Thevenin akan terdiri daripada voltan Thevenin dengan juga rintangan Thevenin yang disambung secara sesiri. Sebagai contoh, untuk keempat, kita nak mencari litar setara. Kat mana nak cari litar setara? Pada terminal A dan B. Maksudnya bukan sebelah sini ya. Sebelah sini adalah kita punya, inilah kita punya load, di mana dekat load ni kalau lihat dia tak ada nilai rintangan. Yang ini kita panggil, yang di hadapan ni kita panggil sebagai dua terminal. Two linear terminal circuit. Daripada sini, daripada litar yang ini, litar yang di sebelah kiri ni akan ada punca voltan, ada punca arus, dan juga nilai rintangan. Ada 3 perintah, 4 ohm, 12 ohm dan juga 1 ohm. Jadi apa yang kita nak lakukan, kita nak mencari litar setara Thevenin. Litar setara Thevenin terdiri daripada V Thevenin, voltan Thevenin, dan juga R Thevenin, di mana load tu adalah load terbuka, iaitu load pada A dan juga pada B. Ni load ni kita boleh buat rujukan lain, CD boleh, XY boleh. Pastinya kita letakkan sebagai A dan B. Bagaimana kita nak buat? Ada dua kaedah. Satu kaedah mencari V Thevenin, satu lagi kaedah mencari R Thevenin. Untuk mencari V Thevenin, apa yang kita buat?
dekat terminal ni, terminal load ni, kita akan buka. Kita akan bukakan dan kita akan labelkan dia sebagai VThevenin. Kita labelkan sahaja. Okey, kita labelkan dan kita buat analisis. Ini kita buka, dan ini kita pada load kita akan buka dan kita buat analisis. Kalau kita lihat di sini, litar ini, litar atas dan bawah sama. Cuma pada nilai RL kita labelkan sebagai VThevenin. Jadi kalau kita lihat kepada litar ni, dia akan ada dua mesh. Mesh pertama, mesh kedua. Dan kalau kita lihat juga di sini VThevenin yang di sini, oleh kerana ini adalah satu punca arus. Okey, punca arus sepatutnya dia akan disambungkan dengan satu kita panggil sebagai dia punya rintangan yang digandakan, iaitu secara selari. Jadi 2M dengan 12 ohm. Kalau punca voltan 32 ohm dengan 4 ohm, ia akan gandingkan secara sesiri. Oleh kerana A dan B ni terbuka, 1 ohm ni tidak akan menjadi satu litar tertutup. Okey, jadi oleh sebab tu kita tak buat analisis pada 1 ohm ni pasal dia terbuka. Oleh kerana kita buat reference pada terminal A dan B ni, VTH, yang selari dengannya adalah di sini adalah satu pada rintangan 12 ohm. Ini yang selari. Kita tak boleh ambil pada punca bekalan, biasanya tidak. Kita akan ambil pada rujukan rintangan. Jadi kita ada dua mesh 1 dan juga mesh 2. Jadi kita selesaikan dahulu nak cari VTH. Okey, ini litar yang sama tadi. Kita ada dua mesh, jadi VTH di sini adalah sama juga dengan nilai VTH yang melintasi rintangan 12 ohm. Kenapa? Pasal dia selari dekat 2M ni pun sama sebenarnya. Jadi kita tengok mesh pertama, 4 I1 tambah 12 I1 tolak I2. Kenapa I1 tolak I2? Pasal I1 ni adalah yang dominan ni. Pasal kita punya mesh pertama, tolak 32 adalah sama dengan kosong. I2 bila untuk tutup, okey, I2 yang kita tengok di sini, apa yang lalu pada I2 adalah minus 2M. Kenapa minus? Pasal dia pada arah yang berlawanan. Adakah perlu yang ni? Jadi kalau kita lihat dalam gelung tertutup, okey, begini, dia hanya merujuk kepada punca voltan, bukan punca arus. Punca arus sini, kalau punca voltan dia akan ada plus minus yang ni, 4 I tolak I1 tolak I2. Tetapi di sini tak ada. Pasal kat sini dia hanya merujuk kepada punca arus saja. Yang ini ada punca voltan. Oleh sebab tu pada I2, mesh 2, I2 adalah sama dengan minus 2. Okay, jadi kalau kita selesaikan untuk kedua-dua mesh, jadi I1 adalah 0.5M. Kita dapat lebih kurang 0.5M daripada persamaan yang pertama. Kita masukkan kepada persamaan yang kedua. I1 di sini dapat 2M, I2 kekal minus 2. Okay, jadi VThevenin di sini adalah, kalau kita lihat kepada persamaan yang di sini, dalam VThevenin kita ada I1 dan juga ada I2. Jadi kita ambil rujukan yang ini. Ini merujuk kepada kita punya VThevenin. Ini merujuk kepada kita punya VThevenin. Kenapa nak ambil kat sini? Pasal kat sini bukan, di sini tak ada litar tertutup, jadi tak ada mesh, jadi tak ada reference di situ. Jadi VThevenin adalah 12, I1 tolak I2. I1 adalah 0.5, I2 adalah minus 2. Jadi 12. Okey, yang ini jadi 12 0.5
ditolak dengan minus 2. Jadi 12 kali dengan 2.5 kita akan dapat lebih kurang 30 volt. Iaitu kaedah untuk mencari VThevenin, di mana VThevenin dikira sekiranya load awak ataupun load kita dibuka, dan kita buat analisis, sama ada nak buat analisis node boleh, analisis mesh pun boleh, untuk mencari VThevenin. Okay, untuk mencari RThevenin, kaedah dia berbeza. Okay, ni sama juga macam kaedah superposition, di mana kalau superposition, kalau kita nak buat analisis satu persatu, satu voltan, satu lagi arus, satu kena on, satu kena off. Okay, jadi kita gunakan konsep yang sama untuk mencari RThevenin. Jadi punca bekalan kita kena shortkan, bekalan voltan. Kalau voltan ni kena shortkan, sama macam superposition. Kalau untuk arus kita buka, dan untuk RL kita jadikan dia litar terbuka. Jadi yang ini akan short circuit, yang ini akan open, yang ini akan terbuka. Jadi akhirnya dia akan jadi begini. Di sini tadi kita ada punca, kita punya punca voltan di sini yang kita dah shortkan. Di sini ada kita punya punca arus yang kita dah buka. Kita punya punca arus tadi kita punya punca arus yang kita dah buka. Ni yang kita punya punca voltan yang kita dah lintaskan. Okey, daripada litar ni dia takkan ada apa-apa punca bekalan. Daripada litar ni kita akan cari dia punya rintangan setara. Jadi kalau kita lihat 4 dan 12 adalah selari, satu akan bersiri dengan 4 dan 12. Jadi RThevenin adalah satu yang ini akan ditambahkan dengan rintangan 4 diselarikan dengan 12. Jadi kita akan dapat 4 ohm. Daripada litar yang ni, apa yang kita dah dapat tadi, nilai VThevenin dan juga RThevenin, dia akan jadi litar jam begini. Jadi ini adalah VThevenin yang kita dah kira daripada kita punya analisis yang pertama, dan juga RThevenin daripada analisis yang kedua. Kita akan lihat juga contoh yang lain yang tidak menggunakan hanya punca bekalan tidak bersandar, iaitu independent source. Contoh yang kelima ni akan dihadirkan oleh satu punca arus tidak bersandar, independent source di sini 5 ampere, dan juga dependent source. Okey, apa beza dia? Ada sedikit perbezaan. Okey, di mana kalau kita lihat punca bekalan bersandar akan bergantung kepada litar, ataupun akan bergantung pada punca bekalan pada litar. Jadi kalau litar tu tidak ada punca bekalan, jadi punca voltan bersandar tidak berfungsi. Okey, jadi kita gunakan approach yang lain, kaedah yang lain, tetapi masih gunakan cara pengiraan VThevenin dan juga RThevenin yang sama, yang serupa. Okey, jadi untuk mencari VThevenin sama macam tadi, terminal A dan B ataupun pada load kita buka, dan kita cari nilai VThevenin ataupun V open circuit ni juga adalah nilai voltan Thevenin. Okey, jadi kita ada mesh pertama, mesh kedua, mesh ketiga. Ni sebagai random saja. Jadi kalau kita lihat pada mesh pertama, I1 ni adalah 5. Kenapa 5? Pasal dia arah yang sama, 5. I2 jadi 4. I2 tolak I1 tambah dengan 2. I2 tolak I3 tambah 6 I2 sama dengan 0.
Okey, untuk mesh ketiga. Okey, untuk mesh ketiga kita ada punca voltan bersandar voltan. Dan juga kita ada satu rintangan 2 ohm. Okey, pada mesh ketiga jadi 2 I3 tolak I2 ditolak dengan 2 Vx sama dengan kosong. Okey, apakah nilai Vx? Nilai Vx tengok pada kita punya rujukan balik. Okey, kalau Vx pada 4 ohm, dan V ada X, ada yang kita panggil kesan daripada I1 dan juga dipengaruhi oleh juga arus pada I2. Jadi mesh 1 I1 sama dengan 5, mesh 2 ini persamaan untuk mesh 2 dan mesh 3. Tapi kalau kita lihat di sini ada satu nilai Vx yang tidak merujuk kepada I1 dan juga I2 ataupun I3. Kita tulis semula yang tadi daripada apa yang kita buat pada mesh 1 dan mesh 2. Untuk mesh 1 I1 adalah sama dengan 5, mesh 2 2I2 tolak I3 tambah 6I2 tambah 4 I2 tolak I1 sama kosong. Jadi I1 sama 5, kita gantikan I1, nilai I1 di sini menjadi 5. Okey. Jadi akhirnya kita akan dapat 12 I2 tolak 2I3 sama dengan 20. Dan kalau kita lihat kepada kita punya nilai Vx tadi, dan Vx akan diisytiharkan ataupun dikenali sebagai 4 I1 tolak I2. Kenapa begini? Saya akan terangkan. Di dalam perintah 4 ini ada plus, ada minus Vx. Okey. Yang ini adalah I1. Yang ini I2. Kenapa Vx tak sama dengan I2 tolak I1? 4 I1 tolak I2. Kalau kita lihat kepada keadaan yang di sini, plus dan minus, jadi arus biasanya dia akan ikut kita punya reference node. Kalau kita lihat balik di sini adalah awak punya kita punya reference node, iaitu reference kosong. Okay, jadi arus yang paling utama, primary current akan mengalir daripada terminal positif kepada terminal negatif. Jadi I1 akan jadi primary, I2 akan jadi secondary. Oleh sebab itu Vx adalah 4 dah nilai kita punya rintangan. I1, pasal I1 ni lah dia punya arus utama, primary dia tolak I2. Okay, jadi Vx I1 kita sama dengan nilai 5. Jadi 4, 5 tolak I2. Jadi Vx sama dengan 20 tolak 4 I2. Jadi pada mesh ketiga kita dah kembangkan tadi. Jadi 2 I3 tolak I2 tolak 2 Vx sama dengan kosong. Jadi kita gantikan dengan nilai Vx di sini dengan nilai Vx yang kita sudah kira di sini. Vx adalah 20 tolak 4I2. Jadi 2 kali dengan 20 tolak 4I2. Hasilnya kita akan dapat 6I2 tambah 2I3 sama dengan 40. Jadi kalau kita selesaikan ikut bersama serentak, I2 dapat 3.33 dan juga I3 dapat 10 A. Adakah kita nak cari arus? Tidak, kita nak cari voltan Thevenin. Jadi kita dah kembali balik. Jadi I3 adalah 10, I2 adalah 3.33, I1 adalah 5. Jadi V Thevenin adalah VOC dah sama juga dengan 6 I2. Yang kita dapat tadi ini adalah nilai I1 adalah 5
Lah I3 kita dapat tadi 10. Lah I2 kita dapat tadi 10/3. Jadi VThevenin adalah arus yang melalui rintangan di sini. Okey, adakah disama dengan di sini? Tidak. Asalnya ada perintang. Jadi VThevenin atau V open circuit sama juga dengan nilai pada 6 ohm. Dengan tidak mengambil kira 2 ohm. Pasal 2 ohm tu di tak terbuka. Jadi VThevenin adalah 6 I kali R. I kita adalah I2 tadi. 6 I2. Jadi VOC adalah 6 kali dengan I2. I itu adalah arus, 6 itulah kita punya rintangan. Jadi 6 kali 10/3 dapatlah 20 volt. Jadi VThevenin yang kita kira dapatlah 20 volt. Jadi adakah kaedah ni sama kita boleh guna pakai untuk mencari RThevenin? Jadi kalau kita lihat di sini, untuk mencari RThevenin, tadi kita ada punca arus. Tadi di sini kita ada punca arus punca arus di sini. Untuk mencari RThevenin, punca voltan kita akan shortkan punca arus, kita akan buka. Jadi di sini nilai arus di sini, punca arus yang 5 A tu kita akan buka. Tetapi kalau sekiranya litar ni tanpa punca bekalan, nilai punca voltan bersandar ni ini tidak akan berfungsi kerana tidak ada bekalan. Jadi kalau tak ada bekalan, tak adalah nilai Vx, kosong. Jadi yang ni sebagai macam tidak berfungsi. Oleh sebab tu kita akan letakkan satu nilai rujukan pada RThevenin. Dekat RThevenin ni kita letak satu punca voltan. Apakah nilai dia? Apa nilai? Biasanya kita letak 1 volt. Biasanya. Kenapa? Pasal senang nak buat calculation. Nak letak 10 volt boleh, nak letak 5 volt boleh, terpulang. Okey. Tetapi biasanya kita akan letak 1 volt untuk rujukan, dan nak buat calculation tu lebih senang. Jadi kalau kita lihat pada RThevenin, kita tambah 1 volt. Nak tambah 10 volt pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, daripada litar ni kita akan buat analisis yang sama. Kita ada I1, kita ada I2, dan kita juga ada I3. Dan kita nak mencari RThevenin. Okey, jadi yang ini yang punca voltan yang kita letakkan tadi, kita labelkan sebagai VO, Vout. Arus yang lalu adalah IO ataupun Iout. Okey, jadi pada mesh pertama, mesh yang di sini, 2 I1 tolak I2 tolak 2 Vx sama dengan kosong. Mesh kedua, 2 I2 tolak I1 tambah 6 I2 tolak I3 tambah 4 I2 sama dengan kosong. Itu mesh 1, mesh 2. Mesh 3, 2 I3 tambah 1. 1 ni kita punya punca bekalan, tambah 6 I3 tolak I2 sama dengan kosong. Jadi sini apa yang bezanya adalah nilai Vx. Yang tadi nilai Vx kalau ada punca arus di hadapan. Tapi nilai Vx kat sini adalah nilai yang rujukkan di sini. Nilai Vx sekarang adalah minus 4 I2. Kenapa? Yang pertama, arah arus. Plus dan minus adalah arah arus. Dia akan merujuk kepada bumi di sini, arah arus. Jadi Vx sama dengan arah arus yang ini kali dengan 4. Jadi arah arus yang ini adalah berlawanan dengan minus dengan I2. Jadi Vx adalah minus 4
I2. Kerana apa? Kerana dia berlawanan arah dengan arah arus yang sepatutnya. Okay, jadi kita selesaikan. Jadi 2I1 tolak I2 tolak 24 I2 sama kosong. Jadi kita akan dapat 2I1 tambah 6I2 untuk mesh yang pertama. Untuk mesh kedua, 2I2 tolak I1 tambah 6I2 tolak I3 tambah 4I2 sama kosong. I ni kita akan dapat 2 minus 2I1 tambah 12I2 tolak 6I3 sama dengan kosong. Dan untuk mesh ketiga, akhirnya kita akan dapat 6I2 tolak 8I3 sama dengan 1. Inilah pertama, kedua dan juga yang ketiga. Jadi kita boleh selesaikan ketiga-tiga untuk dapatkan daripada persamaan serentak. Kita boleh selesaikan dan kita akan dapat I1 adalah 1/6, I2 adalah minus 1/18, I3 adalah minus 1/6. Okay, jadi R Thevenin adalah arus di sini, sebab yang ni kita anggap sebagai I Thevenin. Sebagai contoh, macam ni lah. Inilah secara ringkasnya. Ni V out, VO. Ini adalah IO. Kita ada terminal A dan B. Ini terminal B. Inilah terminal A. Dan kita nak mencari R Thevenin yang di sini. Jadi R Thevenin adalah voltan dibagikan dengan arus. Okey, jadi kalau kita lihat arah I3 di sini. Ini sebenarnya R Thevenin sama dengan V out. Kita dibagikan dengan I out. I kosong lah. Oleh kerana I kosong ni arah dia berlawanan dengan I3, jadi I kosong adalah sama dengan minus I3. Jadi R Thevenin adalah V out bagikan dengan minus I3, dapatlah 1/6, dapatlah 6 ohm. Jadi kalau nilai V out ni letak VO ni awal dia 10, dia akan bagi 10 lah, 10/1/6 dan seterusnya lah. Tetapi akhirnya kita akan dapat juga nilai yang sama, iaitu 6 ohm. Jadi ni adalah litar terakhir daripada kita punya analisis tadi, V Thevenin. Kita gunakan kaedah yang sama. Kalau punca arus, kita akan kekalkan punca arus dan kita akan buat mesh. Mesh 1, mesh 2, mesh 3, dan kita akan cari nilai V Thevenin pada A dan B. Untuk R Thevenin, A dan B, kita letak satu punca voltan dengan nilai 1 volt. Okey, supaya nilai punca-punca bersandar ni boleh berfungsi. Kerana apa? Kerana untuk mencari R Thevenin, kita punya punca-punca arus atau voltan tidak bersandar akan sama ada dipintaskan ataupun dibuka. Jadi inilah litar setara daripada litar yang pertama menjadi litar setara Thevenin.